Kumpulan kedua jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Perinciannya langsung sama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Ya, sahih. Kumpulan kedua jemaah haji Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pada pukul 8.23 malam tadi. Penerbangan khas pesawat Malaysia Airlines KT-77S itu membawa 129 jemaah terdiri 52 lelaki dan 77 perempuan. Ketibaan mereka disambut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Ketika ditemui pemberita, Datuk Muhammad Arifin berharap mereka dapat menjadi duta kepada tabung haji untuk terus menyebarkan semangat menunaikan ibadah haji. Yang kita harapkan mereka akan menjadi duta kepada tabung haji untuk terus menyebarkan, menyemarakkan semangat keluarga masing-masing khususnya di kampung untuk terus membantu tabung haji, menyebarkan syiar haji dan yang sangat penting ialah memperkasa tabung haji itu sendiri dengan menabung di sana, mendaftar di sana dan sentiasa berkempen untuk menabung di tabung haji. Beliau turut berpuas hati dengan kelancaran pengurusan tabung haji sepanjang perjalanan jemaah haji tahun ini dan berharap kuota haji dapat ditambah kepada 1,500 orang tahun depan. 3 lagi penerbangan haji akan tiba ke Sabah sehingga Rabu ini. Isu air dan banjir kilat yang dihadapi sekian lama penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan berjaya diselesaikan. Ini menerusi penyaluran bekalan air bersih serta pembesaran dan pembersihan sungai yang kerap dilakukan berdekatan kampung terlibat. Adun Lumadan Datuk Roslan Muharram berkata, setakat ini hanya 2 kampung dalam proses permohonan bekalan air bersih. Dan ini menunjukkan membuktikan bahawa mereka telah melihat perkembangan semasa bahawa kita menyelesaikan banyak isu rakyat di kawasan ini, terutama sekali isu air yang mana telah begitu lama menghantui rakyat kita sehingga mencacah sehingga 30 tahun, 25 tahun. Beliau yang juga naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS ditemui RTM selepas merasmikan mesyuarat tahunan cawangan-cawangan PBS Zon 2 bagi 6 pusat daerah mengundi PDM kawasan Lumadan di Beaufort. Mesyuarat tahunan yang dihadiri lebih 500 ahli PBS sekitar Lumadan ini turut menyaksikan penerimaan borang keahlian daripada 98 orang ahli baharu. 37 kes tangkapan dengan nilai rampasan dianggarkan lebih 1.2 juta ringgit direkodkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan bermula Januari hingga Jun tahun ini. Kejayaan kes tangkapan turut dibantu maklumat yang disalurkan orang ramai khususnya komuniti maritim yang mengetahui setiap gerak-geri serta aktiviti di perairan negara. Pemangku Ketua Pengarah Maritim Malaysia, Laksmana Madya Maritim, Datuk Saiful Lizan Ibrahim berkata, kes tangkapan ini membuktikan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan serius membanteras aktiviti jenayah dan salah laku di laut, terutamanya di perairan Sandakan. Beliau berucap berasmikan program Kembara Sahabat Maritim 2024 di SK Terusan Baru Pulau Timbang. Mengenai program ini, beliau berharap ia dapat dilaksana secara berkala bagi mengukuhkan kerjasama antara Maritim Malaysia dan komuniti maritim. Program Kembara ini antara inisiatif meningkatkan kesedaran komuniti berkenaan mengenai keselamatan maritim sekaligus memastikan perairan negara selamat. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki yang dikuatiri hilang di laut sekitar Tuaran sejak 3 hari lepas diteruskan hari ini. Operasi terus dibantu unit dron pasukan gerakan udara bersama unit dron awam. Bagaimanapun mangsa masih gagal ditemui setakat 4 petang tadi. Bercakap kepada RTM, Ketua Polis Daerah Tuaran, Superintenden Noraidin Awang Maidin berkata, keadaan ombak yang kuat menyukarkan operasi SAR. Kita turun ke laut bersama dengan pasukan penyelamat dan juga orang-orang kampung untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Selain daripada itu,
Kita juga menggunakan drone dan kita telah membuat penerbangan drone sehingga jarak 3 km ke laut dan masih belum nampak sebarang tanda mangsa di laut tersebut. Dalam kejadian Sabtu lepas, mangsa Harfi Aminuddin, 35 tahun, dilaporkan terjatuh ketika melakukan aktiviti menangkap ikan bersama bapa saudaranya di laut. Usaha mengekalkan dan mempromosi budaya Cina di Sabah terus dilaksana melalui kem belajar kaligrafi Cina murid sekolah rendah daerah Kota Kinabalu 2024. Program berkenaan mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 120 peserta terdiri murid dan guru sekolah rendah sekitar Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Noraini Idris menyifatkan program ini sebagai satu inisiatif mewujudkan integrasi dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda. Dan kita dapat melihat bahawa pelajar yang mengambil bahagian bukan saja dari kalangan pelajar-pelajar Cina, tapi juga kalangan Bumi Putra, ya, daripada sekolah, daripada Tebobon, Sepanggar. Jadi kita melihat bahawa wujudnya galakan untuk integrasi kaum, ya, di mana program ini memberikan manfaat dan benefit kepada semua pelajar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program tersebut di SJKC Lok Yuk Likas. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Seni Tulis Cina Kaligrafi Kota Kinabalu, Chong Shaolun berkata, program tersebut menjadi platform melahirkan tenaga pengajar yang berkemahiran dalam seni kaligrafi Cina. Sekolah menghadapi kekurangan guru kaligrafi. So kita harap dari sini kita boleh membantu sedikitlah untuk melahir remaja ada generasi yang ada bakat dalam kemahiran kaligrafi ini. Dua atlet Kelab Sukan Elektronik Tokonyo akan mewakili Sabah ke Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Sarawak Ogos depan. Penyertaan itu merupakan pengiktirafan kepada generasi muda untuk terus bergiat aktif menerusi platform sukan elektronik itu. Penasihat Kelab Sukan Elektronik Tokonyo Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan mereka turut menjadi ikon kepada generasi muda untuk meminati aktiviti sukan elektronik sekaligus melahirkan lebih ramai pemain berbakat. Boleh menjadi satu ikon ataupun contoh kepada generasi muda yang lain untuk juga bergiat dalam sukan anak-anak muda masa kini, iaitu sukan elektronik ini. Dan kita berharap lebih ramai lagi bakat-bakat baru dapat kita cungkilkan dan seterusnya akan menaikkan nama Tawau di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladang Kawasan Tawau. Sementara itu, Ketua Pengurus e-sport Sukma Sabah, Muhammad Sofi Hizar Usra berkata, 20 pemain e-sport akan mewakili Sabah dalam tamasya sukan itu nanti. Kami pun telah giat berlatih di Kota Kinabalu, di Tawau dan juga daerah-daerah lain. Mengikut tempat masing-masing dengan latihan-latihan intensif seminggu dalam 3-4 kali macam begitulah untuk memastikan semua atlet kita berada dalam keadaan yang sangat fit dan sangat fokus untuk memenangi peringkat untuk Sabah. Kontingen Sabah akan menyertai 5 kategori sukan e-sport yang dipertandingkan, antaranya Mobile Legends, Bang Bang, e-racing dan e-football. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, Jovinia, terima kasih.